Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, syarafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin muslimat, alhamdulillah kita bertemu lagi. Baik. Sebenarnya apakah perjuangan kita yang sebenar yang perlu kita usahakan untuk kita melawan golongan-golongan kufar, golongan-golongan Yahudi dan Nasrani khasnya kan. Ya, hari ni kita memang sentiasa mendengar di kalangan masyarakat kita khasnya golongan-golongan yang bersemangat untuk menegakkan keadilan yang berlaku di Palestin khasnya. Ya, ramai di kalangan kita yang mengherdik, mencerca ataupun mengutuk keraslah kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ke atas Palestin. Baik, jadi perkara tu bukanlah perkara yang tidak sepatutnya kita lakukan, bukan. Memang sepatutnya kita perlu menunjukkan ketidakpuasan hati kita terhadap kezaliman-kezaliman yang berlaku. Tetapi ada satu perkara yang kita kadang-kadang lupakan, iaitu kita ni mencaci, menghina Yahudi kan. Kita katakan mereka ni jahat, zalim dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama, sebenarnya perjuangan kita yang sebenar adalah kita menegakkan Islam dalam diri kita. Itu perjuangan kita yang sebenar. Dalam masa yang sama, kita mengutuk kezaliman Yahudi, kita mencerca kejahatan dia orang. Tapi kadang-kadang kita lupa yang kehidupan kita ni kadang-kadang banyak yang kita ni terpedaya ataupun terikut dengan cara hidup mereka, cara hidup Yahudi kan. Maknanya kita caci Yahudi itu ini dan sebagainya, tapi kadang-kadang bukan kita lah setengah-setengah masyarakat ni kadang-kadang ada yang tak semayang kan, yang leka dengan hiburan dan sebagainya. Maka maknanya kita caci dia orang dengan kejahatan dia orang, tapi kadang-kadang keadaan kita walaupun kita ni Islam, tapi amalan kita sama dengan dia orang. Maksud saya, dia orang tak semayang, kita pun tak semayang. Jadi kita ni kadang-kadang mencerca, menghina kezaliman, kejahatan dia orang, tapi dalam masa sama kita tak sedar kejahatan itu dalam diri kita sendiri pun masih banyak. Jadi maknanya kita nak menjatuhkan Yahudi ni sebenarnya bukan sekadar dengan cercaan, bukan sekadar dengan hinaan. Kerana dengan kutukan ataupun dengan kita mencaci, menghina, kita buat video-video tentang sokongan kita kepada Palestin kan. Perkara tu bukannya maknanya perkara tu tidak boleh, tetapi perkara tu sebenarnya tidaklah menakutkan Yahudi sebenarnya, tidaklah menakutkan dia orang. Kita tengok hari ni banyaklah video dia orang buat bendera Palestin di sebelah kanan, bendera Yahudi, mereka buat video untuk sokong bendera Palestin kan. Banyak sekarang dalam TikTok dan sebagainya kan, sokongan begitu betul. Tapi kadang-kadang kita tengok orang yang melakukan perkara itu kadang-kadang dengan tak bertudungnya dan sebagainya kan. Maka Yahudi ni dia tak takut dengan cecaan kita dan sebagainya. Sebab itu tak memberikan kesan apa-apa kepada mereka. Dan sebenarnya mereka ni telah lama tahu dah bagaimana nak menghancurkan umat Islam ni. Mereka boleh menghancurkan kita ni secara perlahan dengan mereka meruntuhkan iman kita, meruntuhkan akidah kita. Jadi kita ni nak menjatuhkan mereka, kita hina mereka, caci mereka, tapi kadang-kadang cara hidup kita sama dengan mereka. Jadi dengan cecaan itu tidak mendatangkan apa-apa ketakutan, kerana mereka tahu cecaan tu tak ke mana-mana. Tapi kalau umat Islam mula bertindak, yang paling mereka takut adalah bila umat Islam benar-benar mengembalikan akidahnya, keimanannya kepada Allah. Ini yang mereka takut. Sebab apa? Sebenarnya Yahudi ni, mereka ni bukan tak tahu, maksudnya kekuatan Islam ni ada dekat mana. Yahudi ni bukan tak buat kajian, mereka tahu kekuatan kita orang Islam ni ada pada keimanan dalam hati kita. Sebab tu rahib Yahudi mereka ketua lah kita katakan, mereka pernah berhimpun dalam suatu perjumpaan. Kata rahib mereka rahib ni dipegang Al-Quran. Dia kata selagi mana umat Islam berpegang teguh dengan perkara ini, kita tak akan dapat menguasai umat Islam, tuan-tuan. Dan pernah seorang pelajar kita, orang Islam kita lah, bertanya kepada pelajar-pelajar yang datang daripada Yahudi Israel ni lah. Jadi bertanya kepada mereka, bukankah kamu tidak tahu bahawa Islam satu hari akan menang? Nabi Isa akan turun kan? Orang Israel ni dia orang tak tahu ke tentang sejarah itu kan?
maksudnya tentang qada qadar Tuhan yang menentukan suatu hari nanti Yahudi akan dibunuh dan sebagainya. Mereka bukan tak tahu Islam, tuan-tuan, dia orang tahu. Tapi bila kita tanya kenapa mereka hari ni berani melawan orang Islam, apa kata orang Yahudi, tuan-tuan, pelajar, sama-sama pelajar ni lah, sama-sama belajar dalam universiti, tuan-tuan ni, kata mereka, kami hari ni tak takut dengan orang Islam kerana kami tahu hari ni pertolongan Allah tidak akan sampai kepada orang Islam, kerana kami tengok pada hari ni sembahyang subuh umat Islam pun tak seramai, tak sebanyak, ataupun orang Islam yang datang solat subuh ni tidak ramai seperti mana solat-solat yang lain, solat Jumaat ke, solat Zuhur, Maghrib dan sebagainya. Maka kata mereka, selagi mana kami melihat umat Islam ini di segi solat subuhnya sangat longgar, isyaknya dan sebagainya, maka selagi itulah kami tidak takut kepada umat Islam, kerana kami tahu umat Islam ni akan lemah oleh kerana bila mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni, dengan Tuhan mereka berada dalam keadaan jauh lah, tuan-tuan ni. Jadi tuan-tuan matalah sekalian, memang Yahudi dan Nasrani ni memang mereka ni tidak akan reba kepada umat Islam sampai kepada hari kiamat lah. Perkara ni memang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, perkara ni kan kita tak nafikan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ni perkara yang kita semua dia maklum tentang ayat ni. Biasa kita dengar ayat ni kan, kata Allah Subhanahu Wa Taala, Yahudi dan Nasrani tak akan pernah reda dengan keislaman kita, keimanan kita, sehinggalah kita ni ikut satu persatu jejak langkah kehidupan mereka. Maka hari ni muslimin dan muslimat sekalian, mereka telah berjaya sebenarnya menjadikan umat Islam mengikut cara hidup mereka, tuan-tuan ya. Maka hari ini mereka tidak lagi memerangi kita dengan bom, memerangi kita dengan penjajahan dari segi fizikal. Mereka datang negara kita, tak ada, tuan-tuan. Tapi dalam keadaan kita sedar tak sedar, mereka telah menguasai kita dari segi maksiat dalam kehidupan kita. Mereka telah menguasai kita dari segi media-media dalam TV, televisyen, tuan-tuan. Sebab tu, tuan-tuan, antara perkara yang mereka taburkan kepada umat Islam hari ini adalah perempuan, tuan-tuan. Sebab tu Yahudi ni, tuan-tuan, mereka ni melantik artis-artis di kalangan mereka lah ya. Artis-artis yang menyokong perjuangan pergerakan mereka akan lantik artis-artis orang perempuan. Dan kalau kita tengok artis-artis perempuan di bawah pegangan mereka ni, ataupun di bawah penaklukan mereka ni, biasanya artis ni sangat-sangat seksi lah, tuan-tuan, sangat-sangat seksi ya. Kerana Yahudi ni dia mengkaji bagaimana nak meruntuhkan iman umat Islam ni. Jadi jalan mudah mereka adalah mereka menghantar perempuan-perempuan yang seksi pakaiannya ya, dengan perempuan-perempuan yang cantik, kerana orang lelaki ni dia akan lemah dengan wanita. Sebab tu Nabi SAW pernah menyebutkan kepada kita, kata Nabi, di antara sebab kehancuran Bani Israel itu adalah kerana mereka itu tidak tahan dengan godaan-godaan wanita. Maka umat aku, kata Nabi SAW, ujian yang paling ditakuti oleh Nabi ke atas umat ni, ataupun ujian yang paling berat ke atas umat aku adalah wanita, kata Nabi. Sebab tu Nabi SAW mengajar kepada kita berdoa untuk kita ni dilindungi oleh Allah daripada fitnah wanita ya. Jadi sebab memang wanita ni memang melemahkan orang lelaki kan. Dan hari ni kita tengok hiburan kan, TV kan, filem, semuanya ditayangkan ataupun lakonan-lakonan itu semuanya adalah wanita-wanita yang cantik yang menaikkan syahwah kita ya. Jadi maknanya kita pada hari ni keadaan kita akan terus lemah. Kita pada hari ni hakikatnya akan terus dijajah oleh orang kafir lagi mana kita tidak menguatkan hubungan kita dengan Allah. Jadi kita ni kadang-kadang semangat sangat kita nak mengalahkan Yahudi, tapi dalam masa yang sama kita sendiri tu banyak mengikut agenda-agenda Yahudi dalam keadaan kita tidak sedar Jadi sekadar mulut kita mengucapkan apa sahaja, mereka tak takut sebab mereka tahu kita tak ada kuasa, kita lemah. Sebab tu masa dalam peperangan Salahuddin Al-Ayyubi memerangi tentera salib kata mereka umat Islam ini tidak akan dapat kita kalahkan kalau umat Islam sekuat seperti mana Salahuddin Al-Ayyubi. Maka kata mereka, kata panglima perang mereka ketika itu ketua-ketua mereka lah di kalangan orang Nasrani kata mereka, kita hari ni kena perang umat Islam, kita kena perang dari segi kehidupan mereka, bagi mereka tinggalkan Quran, bagi mereka tinggalkan kehidupan mereka bersama dengan Allah dan sebagainya. Maka tuan-tuan mata sekalian, hari ni begitu juga dengan masalah COVID. Kita marah COVID ni, kita katakan COVID ni kita katakan daripada Yahudi dan sebagainya, muslimin dan muslimat sekalian kan.
Tetapi kadang-kadang kita lupa yang dalam masa yang sama kita ni orang kata membenci perkara-perkara itu, kita tuduh benda tu datang daripada mereka, tapi dalam masa sama kadang-kadang kita tu sendiri hidup dengan cara mereka yang kita kadang-kadang kita tu tidak perasan, tidak lupa tidak teringat tentang perkara tersebut, tuan-tuan ni. Jadi tuan-tuan perempuan mata sekalian, saya nak sebut sebenarnya perjuangan kita yang sebenar untuk menegakkan Islam tak perlu, maknanya kita bukan tak perlu, tapi maksudnya belum masanya lagi untuk kita pergi ke Palestin, angkat senjata dan sebagainya untuk kita tembak Yahudi dan sebagainya. Sekarang ni perjuangan kita untuk menegakkan Islam adalah kita tegakkan Islam dalam diri kita masing-masing. Kita tegakkan Islam dalam diri kita semua sekali, tuan-tuan ya. Maknanya pertama sekali kalau kita nak Yahudi ataupun orang kafir ini kalah dengan kita, kita kena bina iman dalam diri kita. Maksudnya mulai hari ni umat Islam tinggalkan hiburan ataupun filem-filem, siaran-siaran TV yang menayangkan wanita-wanita yang cantik yang menayangkan kepada kita aurat-aurat wanita, sama ada perempuan-perempuan yang daripada artis-artis daripada Malaysia, daripada Korea, daripada mana-mana pun, tuan-tuan ya. Jadi pertama sekali untuk kita menangkan Islam ialah bantu Islam dalam diri kita masing-masing pada hari ini ya. Jadi bila kita telah mendekatkan diri kita kepada Allah, dan dari situlah akan turun rahmat Allah, taufik hidayah daripada Allah, bantuan daripada Allah. Dari situlah akan mulanya kekuatan Islam, tuan-tuan ni. Maka inilah yang telah diajar oleh baginda Nabi SAW sejak pada zaman dahulu lagi. Maka sahabat-sahabat ni, tuan-tuan, mereka ni iman mereka hebat. Semayang mereka 1000 rakaat satu malam ya, bacaan Quran mereka bagaimana. Kehidupan mereka ni penuh dengan perkara-perkara yang baik. Kehidupan mereka ni penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi kehidupan umat Islam pada zaman-zaman Salahuddin Ayyubi ya, Sultan Muhammad Al-Fatih ya, ketika mana Nabi SAW menyatakan sebaik-baik tentera adalah tentera mereka, dan sebaik-baik panglima ataupun sultan adalah sultan di kalangan mereka, iaitu Sultan Muhammad Al-Fatih, kata Nabi SAW. Dan kita pun tahu, tuan-tuan, Sultan Muhammad Al-Fatih ni maksudnya ketika mana dia mula-mula nak membawa tentera dia untuk pergi ke Rom ya, untuk membuka kota Konstantinopel itu, ditanya pada guru dia, syekh dia kata, wahai guruku, adakah sudah sampai masanya hari ni untuk aku membawa tentera-tentera aku untuk pergi pergi berperang dan sebagainya. Kata syekh dia, jangan dulu, kata syekh dia, kamu akan kalah, tidak akan menang selagi mana kamu tidak bimbing roh tentera-tentera kamu, kata guru Sultan Muhammad Al-Fatih ya. Jadi maknanya Sultan Muhammad Al-Fatih dia telah membina tenteranya dari segi kerohaniannya dengan Allah, dari segi bangun malam mereka, dari segi daripada segi jamaah solat mereka dan sebagainya. Maka bila sudah ada kekuatan rohani yang kuat, barulah Sultan Muhammad Al-Fatih membawa tentera-tenteranya untuk masuk ke untuk membuka kota Konstantinopel itu. Sebab itulah kata Nabi SAW, ni'mal amir ya, maknanya sebaik-baik panglima ketika itu adalah tentera Sultan Muhammad Al-Fatih, dan Sultan Muhammad Al-Fatih itu sendiri adalah sebaik-baik panglima ataupun sultan ya. Kerana apa? Maksudnya adalah kerana hubungan mereka dengan Allah begitu kuat ya. Jadi kita telah melihat sejarah-sejarah yang jelas ya, bagaimana bila manusia itu kuat hubungannya dengan Allah, maka pertolongan Allah itu melimpah-limpah datang ke muka bumi ya. Macam peperangan Badar ya, tentera Islam menang dengan mudah kerana datangnya malaikat, pertolongan daripada Allah. Maka tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mulai pada hari ini, kita pada hari ini tolonglah agama Islam itu sendiri dengan kita membina Islam itu dalam diri kita masing-masing. Tinggalkan perkara-perkara yang bukan-bukan dalam kehidupan kita tinggalkan kelalaian, tinggalkan maksiat mata tinggalkan maksiat mulut kita, banyakkan berzikir kepada Allah, bina hubungan yang sangat baik dengan Allah, jaga semayang kita, kualiti ibadah kita. Maksudnya berazamlah kita bersungguh-sungguh untuk kita benar-benar menjadikan diri kita ni hamba yang Allah redha, dan kita menjadikan seluruh kehidupan kita ni dalam ketaatan kepada Allah, kembali sungguh-sungguh kepada Allah. Maka bila umat Islam bersatu padu dalam perkara ini, maka Allah akan menurunkan rahmatnya sebanyak-banyaknya kepada kita. Maka akan datanglah kegurunan kepada orang kafir terhadap orang Islam itu sendiri. Secara automatiknya Allah yang mengawal hati-hati manusia, Allah akan mencampakkan ketakutan itu kepada mereka tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu kata Allah dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yakdzibun. Kata Allah kata Allah, kalaulah satu negara, satu kampung, satu daerah, satu negeri itu mereka ni benar-benar beriman dan takut kepada Allah, maksudnya
Bila hamba-hamba ini benar-benar berhubung dengan Allah, dengan ketakwaannya, dengan keimanannya yang bersungguh-sungguh kepada Allah, la fatahna, kata Allah, nescaya kami, kata Allah, akan buka kepada mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa ini seluas-luasnya pintu-pintu keberkatan langit dan bumi, kata Allah. Tapi apa yang Allah sebut di ujung ayat ni, walakin kadzabu, tapi kebanyakan manusia itu mendustakan Tuhan. Mereka meninggalkan Allah, meninggalkan ketaatan mereka kepada Allah, leka dengan maksiat nafsu dan sebagainya. Maka kata Allah, mereka akan mendapat sesuai dengan apa yang mereka lakukan di atas muka bumi. Maknanya mereka buat jahat. Maka sebab tu hari ni kita ni maknanya mudah diperkotak-katikkan, mudah ditindas oleh orang yang menzalimi kita, kan? Tidak datang pertolongan rahmat daripada Allah kerana hari ni kita telah mendustakan. Mendustakan maksudnya kita tidak beramal dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita pada hari ni, muslimin dan muslimat sekalian, ya. Jadi apa yang saya nak seru kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jom kita sama-sama bersungguh-sungguh kembali kepada Allah dengan kita berazam bersungguh-sungguh untuk menjadikan diri kita ni adalah hamba yang sebenar-benar hamba kepada Allah dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap gerak-geri kita, dalam setiap perjalanan hidup kita, tuan-tuan, ya. Kerana pada hakikatnya keselamatan kita, kebahagiaan kita hanya ada pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kejayaan kita hanya apabila kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah hakikat sebenarnya. Kejayaan bagi seorang beriman itu apabila mereka berjaya meninggalkan dosa dan maksiat dalam kehidupan mereka, dan mereka berjaya menjadikan diri mereka ni orang-orang yang sentiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi kunci utama kita pada hari ini adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang menjamin keharmonian dunia sampai akhirat, ya. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala hari ini menjadikan kita sebagai khalifah di muka bumi ini, dan khalifah itu akan dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah dengan ketakwaan dia, dengan kesungguhan dia menjaga hubungan dengan Allah. Allah akan memberikan rahmat, ilham, kebaikan atas orang-orang bertakwa ini untuk memakmurkan bumi pada hari ini, ya. Tapi hari ini kita tengok bumi dalam keadaan kucak-kacir, dalam keadaan tidak terurus dengan baik, ya. Oleh kerana apa? Oleh kerana manusia meninggalkan Allah. Maka hari ini inilah yang terjadi dalam kehidupan kita pada hari ini, tuan-tuan, ya. Maka sekadar itulah yang saya nak beri kefahaman yang jelas kepada kita. Kadang-kadang kita ni maknanya kadang-kadang kurang nampak, ataupun kadang-kadang kita tak perasan. Maka inilah perkara yang sepatutnya kita nak kena mulakan semula dalam kehidupan kita, yakni kita benar-benar mendirikan Islam dalam kehidupan kita, dan kita benar-benar menjadi hamba yang taat kepada Allah dalam seluruh kehidupan kita, dan kita berusaha, ya, untuk membersihkan hati kita, meninggalkan segala larangan dosa dan maksiat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan Allah terus memberikan taufik hidayahnya kepada kita, dan kita sentiasa di dalam rahmat dan bimbingan daripada Allah. Berjayalah kita sentiasa di dalam naungan dan menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi orang-orang yang terus bertaubat kepada Allah, dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita hamba-hambanya yang diredai olehnya dunia sampai akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.